Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini kita akan bersiaran secara langsung menerusi FB Live SME Corp Malaysia. Saya Hairul Nizam bin Muhammad Jan dan bersama kita pada pagi ini juga ialah Encik Yusrizan bin Samsuri. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, Encik Yusrizan bin Samsuri, beliau merupakan pengerusi Persatuan Usahawan Trak Makanan dan Bergerak Negeri Johor. Jadi beliau kita jemput khas untuk membicarakan tentang topik Pocket Talk kita pada pagi ini, iaitu memulakan perniagaan food truck, peluang dan cabaran dalam waktu PKP. Jadi sedikit info latar belakang tentang Encik Yusrizan ini mungkin boleh kita kongsikan sini. Beliau merupakan pengasas kepada Persatuan Usahawan Trak Makanan Bergerak Negeri Johor atau lebih dikenali sebagai JFTA. Betul kan saya jika saya silap, Encik Yus? Okey, terlibat dengan program-program anjuran agensi-agensi kerajaan seperti Kejora, Suria College Hospitality, dan program-program dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mersing dan seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, jadi kita jemput Encik Yusrizan dengan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Encik Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bihi nasta'in. Terlebih dahulu saya manjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana pada hari ini dimulakanlah di Johor Bahru ni pagi-pagi hujan lebat ya. Alhamdulillah rezeki untuk kita semua. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak SME Corp, sama ada di SME Corp Malaysia dan juga SME Corp Johor, kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi pengalaman, info-info yang berkaitan tentang food truck dan juga cabaran-cabaran serta peluang yang ada ketika PKP ini. Jadi pertama sekali sebelum saya memulakan penceritaan atau perkongsian saya faham saya berhadapan dengan di hadapan saya ni di dalam ini ada mereka-mereka yang lebih umur daripada saya, lebih pengalaman dan lebih arif dalam banyak bidang. Dan dalam masa sama juga saya juga berhadapan dengan mereka yang umurnya di bawah saya. Saya ni sekitar 45 tahun dan saya mohonlah, saya minta izin dalam tempoh 1 jam saya berkongsi ini, beri saya ruang untuk berkongsi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan yang kami ada lah. Jadi mudah-mudahan tugasan yang diamanahkan kepada saya ini dapat dipermudahkanlah insya-Allah. Okay, jadi tajuk kita pada hari ini ialah memulakan perniagaan food truck, peluang dan cabaran-cabaran dalam waktu PKP. Jadi izinkan saya pertama sekali untuk bercerita tentang perniagaan food truck itu sendiri. Okay. Macam mana kita nak mulakan food truck? Bagaimana nak mula? Di mana nak mula? Sebab di luar sana, khususnya dalam dunia online, banyak info-info sama ada di dalam negeri, di luar negeri, banyak info yang kita jumpa. Jadi nak tak nak kita kena ada satu asas yang jelas supaya kita tidak keliru. Dan sebelum kita bermula tentang bagaimana kita nak start food truck tu sendiri, okay, perkara yang paling asas kita kena tahu terlebih dahulu kita ni berada dalam kelompok yang mana. Dia ada 3 golongan. Ya. Golongan pertama adalah mereka yang asas tentang berniaga ni zero, kosong. Tak ada pengalaman langsung. Dia mungkin sebelum ni adalah seorang yang bekerja, mungkin dia BSS dan sebagainya. Mungkin dalam situasi kalau kita dapat kongsi dalam keadaan sekarang, mungkin tercari-cari
macam mana nak berniaga. Jadi ini adalah golongan-golongan yang saya kategorikan sebagai golongan yang zero knowledge tentang bisnes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang dah bermula berniaga. Sama, tak kisahlah sama ada kecil-kecilan, sama ada di depan rumah, atau part time, ataupun secara online dan sebagainya. Dan ini adalah kategori mereka yang sekurang-kurangnya baru bermula dan dalam tempoh yang saya dipahamkan dalam kategori 6 bulan yang pertama. Ini 6 bulan pertama. Cukup penting. Dan golongan ketiga adalah mereka yang dah establish dalam bisnes dia. Dia dah lama dah. Dia dah ada kedai makan, dia dah ada restoran, dia dah ada bisnes yang dah mantap, dah ada, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi mereka adalah golongan-golongan yang sentiasa mencari peluang macam mana nak perkembangkan lagi bisnes. Dan kalau kita sesuaikan dalam keadaan sekarang, kalau kita lihat di dalam keadaan pandemik ini, banyak bisnes-bisnes di luar sana yang tidak boleh beroperasi. Jadi di sudut yang lain, food truck dibenarkan beroperasi. Jadi izinkan saya untuk berkongsi sedikit info-info yang bersesuaian supaya anda semua jelas. Okey, jadi sebab itu perkara paling asas tadi ada 3. Yang pertama, di mana kita bermula tu? Dah ada ilmu bisnes belum? Yang kedua, sudah ada? Atau ketiga, sudah berpengalaman? Okay, izinkan saya memulakan tu. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita nak memulakan bisnes food truck tu, saya suka bila berkongsi dengan individu-individu yang nak bertanya dan khususnya tentang food truck. Kami biasanya akan mengenal pasti 3 perkara. Sebab apa? Untuk kita memulakan satu bisnes tu, yang pertama akan dilihat dari segi individu. Yang kedua dari segi syarikat. Dan yang ketiga, food truck tu sendiri. Jadi, untuk itu, kita kena kenal pasti terlebih dahulu. Dari side individu, dari side syarikat dan juga food truck. Okey, itu yang individu. Okey, untuk individu ada 5 perkara yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh mana-mana yang nak memulakan bisnes food truck. Yang pertama, mungkin dah biasa dengan ayat ni, mungkin ada yang pertama kali dengar. Dia adalah SWOT, SWOT, iaitu kita kenal pasti terlebih dahulu apa strength dan kekuatan kita. Yang kedua, dalam diri kita tu kita kenal pasti di mana kelemahan kita. Kita tulis je. Buka satu kertas, muka surat pertama tu kita tulis kekuatan kita apa kan. Yang kedua kelemahan. Okey, yang ketiga opportunity, peluang. Apa peluang-peluang yang kita ada. Dan ketiganya ancaman. Maksud ancaman ni seperti pesaing-pesaing kita lah yang berdekatan. Contoh kalau kita nak berniaga burger, di dalam kelompok beberapa radius kilometer tu, itulah dia antara bisnes-bisnes yang mungkin memberi satu cabaran kepada kita. Okey, itu yang pertama. Maksudnya anda perlu tahu terlebih dahulu di mana kekuatan anda. Okay, yang kedua pula adalah sikap usahawan. Di sini usahawan perlu ada satu sikap yang positif. Di luar sana banyak guru-guru yang boleh berkongsi tentang tajuk usahawan itu sendiri. Yang mana kita boleh develop diri kita sama ada melalui pengalaman-pengalaman yang ada, join mana-mana kelas, atau juga kita mencari berdasarkan pengalaman kita sendiri. Namun untuk kita faham usahawan ni, nak tak nak kena berusaha untuk mencari ilmu supaya kita faham dan jelas apa sikap-sikap yang perlu ada pada seorang usahawan sendiri. Contohnya dia cepat bertindak, sanggup menimba ilmu walaupun dia dah rasa dah lama dah berniaga ni kan. Saya ni banyak kurang lagi. Jangan risau tuan, di luar sana banyak sifu-sifu atau guru-guru yang boleh berkongsi dalam apa sahaja bidang. Yang kedua, mindset kita kena jelas. Mindset dia jelas. Emosi mestilah positif. Itu lagi penting.
Dalam keadaan sekarang ni emosi tu lagi penting tuan. Sebab kita kena sentiasa positif. Sebab itu kalau perasan banyak-banyak mereka-mereka yang ada motivasi dia, mereka akan mulakan kehidupan pagi itu dengan penuh tanda bersyukur dan dia bawa positif ke dalam diri dia. InsyaAllah kalau dari pagi lagi kita positif sampai malam kita akan positif insyaAllah. Okay. Jadi perkara ketiga pula yang perlu kita tahu ialah tentang ilmu-ilmu bisnes yang berkaitan. Jadi tuan nak masuk bidang apa? Bidang makanan. Tuan mesti ada ilmu-ilmu yang berkait dengan makanan itu sendiri. Mesti tahu sedikit. Tak boleh tak tahu. Banyak cara kita nak tahu. Sama ada kita pergi kelas, sama ada kita lihat di YouTube, sama ada kita lihat di Facebook, kita Google je lah macam-macam. Memang banyak berlambat-lambat ilmu bisnes ada di luar sana. Dan yang paling penting sebenarnya yang saya nak tekankan di sini ialah betapa pentingnya tentang digital marketing itu sendiri. Dalam keadaan sekarang, apabila kita sedia maklum pandemik sudah berlaku dan kita pun telah masuk 1 tahun lebih dan bukan masanya lagi lah untuk kita bersedih, tertanya-tanya apa yang nak buat. Sebenarnya kita kena ada satu sikap yang positif untuk kita cepat bertindak supaya kita tidak tertinggal. Faham, memang semua orang ada masalah. Namun dalam konteks bisnes itu sendiri, kita kena ada satu sikap yang positif dan sikap usahawan. Jadi tentang ilmu digital marketing itu sendiri, saya rasa dah sampai masanya. Bagi pandangan kami dah sampai masanya kita belajar untuk lebih faham dan jelas tentang dunia online itu sendiri. Sebab digital marketing ni sebenarnya tanpa kita perasan, kita dah buat sebenarnya. Kita buat WhatsApp, buat Facebook, kita buka YouTube, TikTok dan sebagainya. Itu adalah salah satu daripada elemen-elemen yang ada dalam digital marketing. Cuma macam mana kita nak menggunakan dia ke landasan yang betul khususnya dalam bisnes kita kelak. Jadi nak tak nak kena ambil, kena usaha untuk dapatkan ilmu tersebut. Dan syukur alhamdulillah bagi kami di baru-baru ini persatuan kami telah terpilih di antara 45 usahawan yang ada di Johor, yang mana kami telah mendapat insentif berbentuk digital pemasaran usahawan dan pemasaran marketing daripada pihak PUJB. Syukur alhamdulillah. Terima kasih pihak PUJB kerana memberi kami peluang dan ruang untuk mengenal dengan lebih jelas apa itu digital marketing. InsyaAllah. Terima kasih. Dan seterusnya, apabila kita dah faham tentang SWOT, tentang sikap usahawan, ilmu, perkara seterusnya ialah kita mesti tahu perundangan itu sendiri. Apa undang-undang yang ada? Okay, sebagai seorang dalam konteks bisnes makanan, contoh bisnes makanan, nak tak nak kita kena tahu apa syarat-syarat undang-undang yang ada pada setiap diri kita tu. Okay? Jadi yang pertama yang paling penting kalau sebagai seorang pengusaha makanan, dia mesti ada sijil pengandalan makanan. Ini wajib tuan. Wajib. Kalau tak ada sijil pengandalan makanan ni bermasalah nanti. Kerana pihak sama ada daripada pihak KKM maupun pihak PBT. Mereka akan pastikan setiap individu yang berkait dengan industri makanan wajib mengambil sijil pengandalan makanan. Yang pertama, supaya apa? Supaya dia tahu cara, kaedah macam mana kita nak urus. Benda ni tuan akan dapat ketika tuan mengikuti kelas-kelas pengandalan makanan itulah. Yang mana di situ nanti kita akan dijelas dengan sejelas-jelasnya. Itu pun kena fokus. Kalau tak fokus, maaflah. Jangan sekadar masuk kelas, mata-mata nak sijil saja cukup. Tak boleh. Kita kalau boleh, join kelas tu, ikut supaya info-info yang dikongsi oleh guru yang mengajar tu nanti kita dapat dan kita amalkan supaya apabila berlaku di luar nanti, bila kita praktik, benda tu tidak menjadi satu kesalahan kepada bisnes kita. Okay, itu yang pertama, sijil pengandalan makanan. Setiap individu wajib yang nak urus makanan lah. Yang kedua, mereka perlu ada suntikan typhoid. Suntikan typhoid yang mana benda ni boleh kita dapat sama ada di
di pihak PBT itu sendiri. Kalau di Johor Bahru ada di dekat bangunan Jotik. Manakala kalau di swasta pun adalah di mana tripod tu juga adalah penting supaya kita tidak membawa virus-virus yang boleh menyebabkan keracunan kepada makanan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Itu berkaitan dengan individu tu, iaitu sijil pengedalan makanan dan tripod. Itu individu. Okey, kalau kita nak buat food truck pula, lesen memandu mesti ada tuan. Lesen memandu mesti ada. Paling asas lesen D. Itu dia. Wajib kita ada. Alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya rakyat kita ni umur remaja lagi dah didedahkan dengan kaedah macam mana kita nak ambil lesen kan. Kita dah masuk kelas memandu dan sebagainya. Kalau dapat tambah sampai E tu lagi baguslah, alhamdulillah. Ya. Jadi pertama lesen mandu tu adalah lesen D. Okey. Dalam masa yang sama, kita kena ada lesen GDL, Good Driving License. Sebab food truck ni dia bawa bahan-bahan, bahan makanan, barang-barang dan sebagainya. Sebab tu ini yang asas sebagai seorang individu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang tajuk yang saya nak tekankan sini adalah nombor 5, iaitu life mentor. Life mentor ni bahasa mudahnya ada individu ataupun guru kita atau rakan kita yang kita selalu boleh share info-info, kita nak minta pandangan dan nasihat. Bisnes saya ni macam ni, macam mana kalau kita begini. Sekurang-kurangnya bila ada mentor kita ni, mentor ni dia beza tuan. Sebab kalau mentor yang betul tu, dia ajar kita bukan sekadar ajar dekat buku atau secara formal, dia lebih dalam hati kita lah. Dia mengajar kita tu dengan penuh rasa keikhlasan, jadi benda tu sampai. Jadi bila benda tu ada, konteks antara guru dan anak murid tu ada. Dan ini penting supaya kalau bolehlah setidak-tidaknya dalam apa sahaja bidang, kalau saya tajuk atas tajuk bisnes food truck tu, anda mesti ada sekurang-kurangnya seorang mentor. Carilah sesiapa saja. Dia mungkin berada dalam bidang industri itu sendiri dan dia mungkin juga orang yang dah tidak buat lagi dan sebagainya, namun mereka adalah yang boleh kita rujuk. Dan bila kita jumpa, kita tahu apa panduan-panduan yang sesuai. Dan paling penting sekali, kita akan dapat pandangan dan nasihat yang lebih ikhlas. Itu lagi penting. Okey, jadi ini untuk persiapan individu. Jadi persiapan individu kena ada apa? Pertama, kita kena ada SWOT. Kedua, sikap yang usahawan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, kena ada ilmu dalam bisnes tu. Dan lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni kita kena ambil digital marketing. Perlu tahu, wajib tahu. Yang keempat, berkaitan perundangan yang saya dah sebutkan tadi tu. Dan yang kelima tentang life mentor. Ini penting. Okey, seterusnya, untuk slot seterusnya. Jadi, yang tadi tu topik untuk individu yang menguruskan bisnes tu. Okey, bagaimana pula topik kedua, iaitu syarikat. Okey. Pertama, syarikat. Jangan kita anggap, contoh kita jual pisang goreng, kita tak payahlah buka syarikat. Ni semua tak penting ni, saya meniaga sementara saja, sekejap saja. Penting tuan, syarikat ni lah akan menentukan hala tuju bisnes kita bagi tempoh 5 tahun, 10 tahun akan datang. Itu penting. Jadi kerana itulah kita memang amat-amat galakkan sesiapa sahaja bila nak memulakan apa sahaja bisnes, malah ada tu belum habis belajar lagi, ayah dia dah daftarkan satu syarikat untuk anak dia. Tu dia. Sampai begitu sekali. Supaya apa? Sebab syarikat ni bila kita ada, lagi lama tu lagi bernilai tuan sebenarnya. Okey, baiklah. Berkaitan syarikat tu tadi, kita anggap kita ada bisnes lah, apa sahaja bisnes. Jadi perkara pertama sekali, kita kena ada daftar, kita mesti daftar syarikat kita SSM. Itu dia. Masa pergi SSM ni, buatlah, letaklah nama apa saja kita nak letak yang bersesuaian. Itu pun ada setengah-setengah tu beruntung ada guru boleh rujuk. Nama ni sesuai ke tak, nama ni sesuai, macam-macam. Itu masing-masing ada cara masing-masing. Namun saya galakkan sebelum kita daftar kat SSM tu, kita dah ada sekurang-kurangnya tiga nama, cadangan nama. Sebab apa tuan, kadang-kadang kita ingat nama kita ni okey, cadangan tu.
Tapi bila sampai kat pejabat nak daftar, oh minta maaf encik, nama ni dah ada orang guna ni. Oh sudah. Itu masalah tu. Nak cari kalau tak ada backup nama yang lain, itu yang ambil masa tu. Itu yang ujung-ujungnya kita sampai nama macam-macam nama yang muncul. Jadi kalau boleh sebelum nak daftar tu kita dah kenal pasti sekurang-kurangnya tiga daftar syarikat kita. Itu pertama. Okey, bila kita dah daftar saja, belum boleh sebenarnya nak berniaga, tak ada masalah. Namun dinasihatkan, kami menasihatkan kepada rakan-rakan semua, anda semua di luar sana, start berniaga saja, cepat-cepat buka akaun semasa. Buka akaun bank. Akaun semasa, akaun semasa tu dia beza tau, akaun semasa dengan akaun individu. Sebab akaun semasa ni dia akan itulah dia, duit berniaga kita semua akan masuk kat situ. Dan kita jangan campur adukkan antara akaun peribadi dengan akaun syarikat. Ini penting. Kerana benda ni juga akan berkait tentang peluang-peluang untuk kehadapan. Macam mana kita nak grow bisnes kita, macam mana kita nak mantapkan lagi bisnes kita kan. Oleh itu, nak tak nak buat satu keputusan, dah daftar syarikat, cepat-cepat buka akaun semasa. Dan nak buka akaun semasa ni mesti ada syarikat. Itu dah dia. Sebab tu kena daftar syarikat. Kalau tak daftar syarikat, memang tak boleh buat akaun semasa. Buatlah apa. Sebab bila buat akaun ni di bank-bank yang ada semua tak masalah. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga tadi, syarikat kita ni sama macam mana individu, begitu juga syarikat. Perkara ketiga, kita kena ada buat SWOT tu sendiri. Kita kena pasti kekuatan syarikat kita ni, kita kena pasti apa yang kurang dia, apa yang lebih dia. Kalau kita positif, kita yang banyak yang negatif pun kita tulis je. Jangan risau tuan, tulis je apa yang tak bagusnya syarikat kita ni, jauh terpusuk kat kampung lah, apa orang tak kenal lah, jenama ni begini-begini, itu semua tulis. Dia sebenarnya nak SWOT ni kena kira ada satu kena ambil satu course yang lebih clear lah, jelas supaya kita faham. Dan luar sana ramai cikgu-cikgu yang boleh berkongsi tentang SWOT tu sendiri. Supaya apa tuan, SWOT ni penting sebab bila ada SWOT ni, anda akan ada brand anda yang sendiri. Anda akan ada menu anda yang sendiri. Yang sama ada unik, ini adalah bisnes keluarga kita dan sebagainya, itulah yang anda bawa. Brand anda tu sendiri. Mesti ada. Kalau tak, nanti jadi macam saya dulu. Macam-macam. Bulan ni buat bisnes burger. Maaf ya. Bulan ni buat bisnes ni, bulan ni buat bisnes ni. Bila pergi event, kita tengok, oh ini yang laku punya. Macam-macam kita boleh buat. Jadi, nak tak nak, kita kena ada satu brand kita yang unik, yang ada kekuatan yang tersendiri. Dan saya percaya dan saya yakin, kalau anda ada mentor yang betul, anda akan dapat faham apa yang saya maksudkan ni. Jadi bila kita dah ada brand kita tadi tu, yang perkara seterusnya hasil bersuat itulah kita tahu tentang pasaran kita. Kat mana kita nak tak pasaran kita. Kalau dulu tuan, orang nak berniaga tu, dia selalu biasanya lah tempat-tempat yang nak tempat yang orang ramai, nak tepi jalan, nak dekat corner dan sebagainya. Tapi percayalah dalam situasi sekarang ni, sebenarnya kita boleh memulakan bisnes kita tu di mana-mana saja, hatta di dalam rumah sekalipun. Kerana apa? Kalau kita jelas tentang brand kita, menu kita, kita tahu target pasaran kita, kita punya avatar, kita punya niche bisnes kita tu, insya-Allah tuan akan faham tahu kat mana nak bawa bisnes tuan tu sendiri. Okey, manakala yang keempat pula, ini sebenarnya kita dah biasa buat. Setiap orang mesti ada sekurang-kurangnya ada Facebook, mesti ada Instagram, kan? Okey, ini semua adalah elemen-elemen yang ada dalam digital, online. Sebab tu saya letakkan perkara tu nombor 4, portal digital tu cukup penting. Sama juga macam akaun, kita ada akaun peribadi, kita ada akaun syarikat.
samalah juga dengan bisnes kita sendiri dalam Facebook, Instagram dan apa saja. Anda kena ada bisnes khusus untuk syarikat anda, bisnes anda. Nanti kalau dah ada food truck, letaklah nama food truck pula. Biar tak ada masalah. Kita boleh dalam page kita tu kita letak 1, 2, 3, 4. Dia nak mudah faham tu nanti kalau tuan pergi kelas, yang saya pernah ikut, dia ibarat dia dalam satu rumah tu dah ada bilik. Bilik A, bilik B, bilik C dan seterusnya. Jadi tak faham tak apa, dia boleh dijelas, tak ada masalah. Bila kita belajar, insya-Allah ada nak cari ilmu, insya-Allah tak ada masalah. Jadi portal digital tu cukup penting. Di mana waktu kita nak pakai Facebook kita, di mana kita nak pakai Instagram kita, di mana kita nak pakai TikTok kita dan sebagainya. TikTok, orang sekarang ni sebut TikTok takut. TikTok. Jangan tuan. Kita gunakan TikTok ni dan apa sahaja elemen-elemen marketing yang ada di luar sana ke arah yang lebih positif, bawa ke bisnes kita. Kalau yang negatif tu minta maaf ya. Kalau sebab saya tajuk atas tajuk bisnes kita sekarang ya. Okey, maknanya suka atau tidak, anda kena ada portal digital. Bahasa mudah dia tuan, untuk lebih mudah lagi, dia ibarat dia kalau kita berniaga secara biasa, secara tradisional ataupun dipanggil offline. Fizikal kedai kita tu ada, orang nampak. Di tepi jalan orang nampak, oh ini begini. Oh ni kedai dia begini dan sebagainya. Tetapi percaya atau tidak, adakah mereka di luar sana, di dalam dunia online, tahu bisnes anda di mana? Tu yang kadang-kadang saya dah buat Facebook ni tak ada orang like pun. Saya dah buat ni tak ada yang ni pun. Dia dah mula fikir bukan. Bukan tuan, kena faham tu. Maknanya sini, dalam era digitalisation kan ni, dalam era yang baru ni, kita kena ada dua-dua tu. Bisnes dalam offline, bisnes kita dalam online. Okay. Untuk mudah tu, ibarat anda ada kedai maya tuan. Bayangkan orang tengah buka online, tengah tengok Google dan sebagainya kan. Traffic tu ada kat dalam tu. Berdasarkan apa yang kita faham, rakyat Malaysia ni secara purata dia 8 ke 12 jam dalam satu hari. Itu yang purata. Ada tu lebih daripada 12 jam, hampir 20 jam. Handphone tuan. Handphone ni kerap. Kerap betul dia pegang. Okey. Kenapa dia pegang? Pasal benda ni dah jadi satu keperluan. Sampai ada orang kata biarlah benda ni hilang, janganlah benda ni hilang. Handphone kita hilang. Kenapa tuan? Sebab banyak sebenarnya info-info yang boleh dimanfaatkan dalam dunia online itu sendiri. Yang mana kalau dulu di awal-awal kami belajar dalam dunia offline, satu prinsip yang saya pegang sebagai seorang food truckers atau seorang peniaga serta peniaga jalanan. Guru saya pernah, salah seorang guru yang mengajar saya tentang bisnes, Chef Rosli. Tentu anda kenal, jutawan senyap mesti kenal. Jadi beliau ni, apa yang saya suka tentang beliau lah, beliau mengajar kita satu perkara tu, kita kena pasti di mana manusia berkumpul, di mana orang berkumpul, di situlah orang berkumpul. Itulah yang saya pegang tu. Dari awal-awal saya belajar tu, ikuti kelas dia di Kampung Melayu, lepas tu saya ikut sampai ke Kuala Lumpur, join kelas dia, dan saya dapati ilmu tu amat-amat bermanfaat. Dan bagi mereka yang pernah belajar dengan beliau, mesti faham apa yang saya maksudkan ni. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Chef Rosli kerana sedikit sebanyak apa ilmu yang saya dapat telah saya amalkan dan benda tu memang praktik. Okey, jadi itu dulu tuan. Okey, dan benda ni memang berterusan, namun percaya atau tidak, dalam masa yang sama di mana manusia berkumpul adalah seperti ini tuan. Itu dia. Dalam online. Online ni sebenarnya di situlah manusia berkumpul. Trafik tu sentiasa penuh tuan. Satu hari berpuluh-puluh ribu manusia menggunakan online. Jadi trafik dalam online ni memang 24 jam sentiasa ada.
Namun, adakah bisnes kita ada dalam tu? Ini dia yang penting. Ya, sebab tu, selain kita fokus terhadap fizikal, jangan lupa portal digital tu sendiri, bisnes kita secara alam maya tu. Itu pertama. Yang kedua, yang keempat. Okey, seterusnya yang kelima. Kita dah ada semua tu, syarikat, account dan sebagainya. Dan jangan lupa tuan, syarikat kita tu, bisnes, contohlah bisnes pisang goreng contohnya, kita sebenarnya terikat juga dengan undang-undang yang ada. Itu dari segi penguasaan. Contoh sebagai seorang pengadil makanan, suntikan dan sijil saja tidak cukup tuan. Di dalam KKM dia ada satu istilah itu FOSIM. FOSIM. Ini adalah satu perkara yang paling asas. Dia ibarat dia macam sijil beranak lah. Maksudnya apa sahaja bisnes yang kita, bisnes makanan yang bermula sahaja, dah kita kena daftarkan supaya ada dalam rekod KKM. Itu penting. Wajib ada. Biasanya kalau orang yang ikut kursus pengendalian makanan akan faham istilah ini. Kalau tak ikut, mungkin tak faham. Tapi di sini suka untuk saya mengingatkan, kami nak mengingatkan kepada rakan-rakan usahawan, khususnya peniaga-peniaga, bagi yang belum daftar FOSIM, daftar. Benda ni percuma tuan. Sekarang pun dah ada dalam online. Kalau dulu kena pergi face to face, pergi dekat KKM, klinik KKM tu kita daftar. Sekarang tidak tuan. Dia dah ada online. Senang, mudah je. Daftarkan. Okey, yang ketiga, yang kedua, selain KKM, apabila kita berniaga pun kita akan tertaluk dengan undang-undang PBT. Mesti bisnes kita tu mesti ada sekurang-kurangnya permit-permit yang dibenarkan. Setengah-setengah tempat panggil permit, setengah-setengah tempat panggil lesen dan sebagainya. Jadi ini adalah satu faktor elemen yang cukup penting dan kita kena faham dan kita jelas. Sebab apa? Tanpa kita jelas tentang peraturan-peraturan yang ada ini, maka kita akan langgar saja tuan. Ini yang masalah ni. Bayangkan kalau tuan dah develop bisnes tuan sampai ke satu tahap tuan ada kedai. Tuan dah develop, tuan bayar tu bayar ni sebagainya. Maksud saya ni baik. Maaf jadi kita perlu tahu yang mana apabila kita berniaga kita pun terikat dengan undang-undang PBT. Jadi kalau anda berniaga gerai, ambillah, mohonlah lesen. Itu kedai. Saya belum sentuh lagi pasal food truck ya. Okey. Jadi yang keenam, elemen seterusnya ialah kita mesti ada modal. Modal mesti ada tuan. Tanpa modal, betul, modal tu sekurang-kurangnya kita ada modal pusing. Sebab nak beli lori pun kena ada modal juga tuan. Nak berniaga pun ada modal juga. Jadi modal tu cukup penting, modal keuangan bisnes kita tu. Itu elemen yang kedua lah, itu dari segi syarikat kita sendiri. Yang pertama tadi saya dah tentu tentang individu. Yang kedua syarikat dan yang ketiga di sinilah baru kita nak cari. Mungkin anda sedang tercari food truck macam mana yang kita nak, untuk macam mana. Mungkin kita termotivasi kita termotivasi dengan video-video dalam filem tentang food truck dan sebagainya. Ketika inilah banyak info sebenarnya tuan. Banyak info. Dulu masa kami di peringkat awal, info tentang food truck ni kurang. Tapi syukur alhamdulillah berkat sokongan dan usaha pelbagai pihak, info tentang food truck ni lambat-lambat tuan. Banyak. Jadi bila kita ada guru tu, dia boleh ada panduan macam mana kita nak dapatkan info-info berkaitan. Okey, masuk slide seterusnya, itu slide food truck ya. Okey. Sebelum kita berimpian nak memiliki sebuah kenderaan untuk jadikan food truck kita tu, kita perlu jelas tentang konsep yang akan diguna pakai. Tu konsep tu penting. Sebab apa tuan? Truck ni dalam bahasa istilah Kamus Dewan Bahasa Pusaka adalah kenderaan saji.
Kalau di istilah bahasa jalanan panggil food truck. Kalau bahasa Melayu di translate truck makanan. Namun di satu apapun ayat dia, yang pertama sekali kita kena jelas macam mana konsep yang ada tu. Okay. Jadi ada di sini saya simpulkan ada dua bentuk bisnes yang sesuai untuk food truck. Yang pertama sudah pastilah yang kita sedia maklum berkait dengan F&B yang berkaitan makanan, patut dia panggil food truck. Okay. Tapi percaya atau tidak tuan, dalam masa sama sebenarnya truck anda tu, lori anda juga bisnes yang berkaitan dengan servis pun boleh diguna pakai. Maksudnya di sini ialah kita bukan sahaja fokus kepada makanan, malah servis pun boleh digunakan untuk perkara yang mobile. Banyak contohnya. Kita ada contoh macam kedai gunting rambut, contoh macam kedai akuarium ikan, contoh sebagai yang jual barang-barang runcit, ada tu jual barang-barang buku, yang ada tu jual barang dan macam-macam tuan, servis. Kita buat servis. Kalau contoh kita nak pergi kat JPJ pun, kita nampak ada satu lori tu, dia servis, foto state dan sebagainya. Itu pun boleh. Maknanya tuan, food truck ni tidak terbatas untuk makanan sahaja. Mungkin sekarang ni anda seorang bahagian servis, tercari-cari macam mana kita nak bawa hala tuju bisnes kita, food truck salah satu yang praktikal. Kat sini yang saya kena jelaskan, maksudnya kita dah mula faham, maknanya food truck tu ada dua konsep dia. Yang pertama konsep bawa makanan, yang kedua konsep yang servis. Okay. Jadi bila kita dah jelas apa berkait dengan bisnes kita tu, barulah kita nak pilih macam mana kita nak dapatkan food truck impian kita tu. Kalau tuan buka bilik Facebook, buka Google dan sebagainya, macam-macam info. Kalau dekat dalam Facebook, food truck Malaysia pun ada. Food truck Malaysia, food truck untuk dijual dan sebagainya. Banyak tuan, lambat-lambat info tentang lori-lori yang ada. Sama ada lori itu yang A, yang B, yang C dan sebagainya. Namun pilihan lori ni sebenarnya dia pun tertakluk pada bisnes kita tu juga. Sebab tu awal-awal tadi saya dah sentuh tadi betapa pentingnya kita kena tahu jati diri kita tu dulu. Yang kedua kita kena tahu kita punya bisnes syarikat kita tu, apa kekuatan dia supaya pilihan lori yang kita akan buat nanti tidak tersasar. Jadi untuk lori ni tuan, ada 3 perkara yang akan saya sentuh. Macam mana cara kita nak memilih lori. Okey, perkara yang pertama tuan, kita lihat sama ada nak beli lori yang baru, maksudnya kita nak beli lori. Nak beli lori ni ada 2, sama ada kita beli lori yang baru ataupun lori yang second. Okey. Di luar sana ramai individu termasuk diri saya sebelum ni, kita zero knowledge tentang lori. Tak tahu. Jadi nak kena tahu, tanyalah pemain A, pemain B, pemain C, nak tahu. Jadi sampai satu tahap tu, nak kena ada lori yang barulah, pasal saya tak nak ada, kita zero knowledge pasal lori. Tapi sekiranya anda ada orang yang boleh bantu anda dari segi pengetahuan masalah lori sebagainya, mungkin pilihan yang second tu pun adalah yang bersesuaian. Dan kerana apa ya, kalau kita beli baru ni, harga dia tuan, kalau masa kami dulu mahal, sekarang dah banyak dah. Dengan harga yang kompetitif, yang berpatutan, yang bersesuaian dengan cita rasa dan keinginan serta hala tuju bisnes masing-masing. Ada tu terkadang tuan, tak perlu kita beli lori yang besar. Dan ada ketikanya kita perlu beli lori yang besar. Kadang-kadang lori yang kecil pun sudah cukup. Kerana apa? Pembelian ni penting. Sebab apa tuan? Beli lori ni mahal. Ini saya beritahu awal dulu. Beli lori ni mahal. Satu pelaburan yang besar sebenarnya. Kenapa saya kata besar? Sekiranya kita food truck tu, kami khususkan dia sebagai bisnes, antara bisnes jalanan yang buka minggu dan sebagainya, dan juga bisnes yang ada kedai yang premis. Jadi food truck tu di tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi sebab tu dia ada harga dia ada dia punya nilai-nilai dia ada strategi-strategi dia.
Okay? Bukan sekadar kita nak mesti kita faham. Sebab itu food truck ni kami selalu letaknya di tengah-tengah antara pegerai-pegerai di jalanan dan juga permis-permis di luar sana. Jadi ini penting. Jadi apabila kita tahu tentang lori itu tadi, kita tahu lori yang pertama, lori second, kita tahu kita nak lori yang baru. Okey. Itu yang pertama. Okey. Lori second ni tuan sekarang ni banyak tuan, buka saja. 30,000, 40,000 harga dia. Ada yang lebih. Tapi sekarang pun yang terkini saya dengar tu 20 lebih dah dapat. Jadi kategori kedua pula, selain kita nak beli, ada juga individu, tak payahlah, kita dah ada lori dah. Kita tidak upgrade saja. Lori-lori yang bersesuaian lah maksud saya ni. Dia ubah sesuai lori-lori yang ada dan pastikan pengubahsuaian tu mengikut spek-spek dia dan pastikan ada kelulusan daripada pihak Puspakom dan JPJ supaya apa? Tidak ada masalah ke depan. Dan kita dah design, dah keluarkan modal yang banyak, tiba-tiba bila nak beraksi saja, oh lori kena sita. Dah masalah tuan. Sebab apa? Tak ikut spek. Itu dia. Manakala kategori yang ketiga, sekiranya kita tak mampu nak beli, sekiranya kita tak mampu, tak ada lori yang kita nak upgrade, tak ada kenderaan yang kita nak upgrade, mungkin option yang ketiga ni lebih sesuai. Sama ada kita nak sewa secara harian, mingguan atau bulanan. Dan di luar sana, harga sewa tu berbeza-beza. Tuan kena study lah ikut kemampuan tuan tu sendiri. Okay? Itu berkaitan tentang lori. Perkara ketiga pula ialah tentang keperluan dalaman dan juga luaran. Dua aspek yang cukup-cukup penting. Sebab apa? Bila anda beli lori, terkadang-kadang kalau di lori tu dia datang dalam package-package yang kosong, yang standard dan juga yang yang ikut kita punya keperluan kita, customize. Jadi apabila kita beli lori baru, kita akan tahulah keperluan dia. Namun bagi mereka yang nak beli lori yang second, biasanya lori second dia dah ada spek-spek tertentu dan terkadang-kadang lari daripada bisnes kita. Namun kerana harga tu kita mampu, maka kita beli, bagaimanapun kena ada modal tambahan supaya kita nak design, nak masukkan barang-barang di dalam dan juga hiasan-hiasan di luar. Kerana itu penting. Jadi industri ni dia bukan melibatkan peniaga sahaja. Sekiranya ada di luar sana yang boleh design macam poster, macam mana kita nak boleh upgrade, buat almari dan sebagainya. Benda-benda ni boleh dimasukkan ke dalam topik yang ketiga itu, keperluan dalaman dan luaran. Dan kalau boleh, sesiapa sahaja yang memiliki food truck, kalau bolehlah dia kenal rakan-rakan ataupun supplier-supplier yang boleh kalau sekiranya dia ada masalah dari segi lori. Supaya apa tuan? Dalam berniaga ni masa tu penting tuan. Kita tak nak nanti kita dah berniaga baru nak start rosaklah, itulah, ini dan sebagainya. Kerana ini pun akan mengganggu perjalanan bisnes anda. Contoh anda nak pergi event. Tengah nak pergi event tiba-tiba ada sesuatu berlaku. Kalau kita zero knowledge macam mana? Jadi kena tahu dan kita ada mekanik kita, sama ada mekanik peribadi ataupun hubungan kita dengan rakan-rakan yang lain. Itu pentingnya. Dan sekarang ni tuan, suka nak saya share di sini betapa pentingnya elemen-elemen digital tu. Contohlah, kalaulah contoh macam kami tengah berniaga, on the way nak ke ni, nak balik berniaga, tiba-tiba sesuatu berlaku, tayar pancit dan sebagainya. Macam mana tu tuan? Sebab tu online ni penting. Bila ada WhatsApp, share dekat grup, minta tolong siapa saya di sini. Tu dia. Ini pun salah satu elemen yang membantu kita tanpa kita sedar sebenarnya. Okey. Topik yang seterusnya iaitu perkara keempat, macam mana kita nak letak harga. Ini topik yang cukup penting. Ini cukup-cukup sensitif ni. Pasal harga. Bab harga ni macam-macam yang kami dengar. Sebagai persatuan kita dengar macam-macam feedback, macam-macam pandangan, macam-macam kerenah bila nak berkaitan dengan harga ni. Cukup-cukup sensitif. Saya minta maaf, saya kena beritahu terlebih dahulu. Perkara ni memang cukup-cukup sensitif. Namun kami mendapati sebenarnya
harga ni tuan sebenarnya dia kalau kita melihat dia, kalau macam saya cakap tadi, sekiranya kita membandingkan food truck tu sama dengan gerai, maka kita akan beranggapan harga food truck tu mahal. Tapi sekiranya kita meletakkan food truck tu berbandingkan dengan gerai, dia akan murah pula. Jadi keperluan letakkan harga tu cukup penting. Jadi pertama yang kita kena tahu, macam kami yang kami syorkan kepada rakan-rakan semua, biarlah kita letak ada 3 jenis harga. Harga yang standard, kemudian harga yang premium, dan yang ketiga ni contohlah kalau ada orang nak berinfak dan sebagainya, sudah pasti kita bagi harga-harga yang lebih relevan. Dan perkara seterusnya adalah tentang undang-undang. Okey, lori dah ada ni. Apa pula undang-undang berkaitan? Of course tuan, tak lari pada Puspakom setiap 6 bulan sekali, JPJ, kita punya GDL kita tu, Roadtax kita kena ada insurans, dan suka untuk saya berkongsi tentang PBT. Kalau boleh berniaga ni, kita kena ada satu sikap, bila kita berniaga kita lesenkanlah bisnes kita tu. Kita ambil permit, kita ambil lesen. Itu penting tuan. Nanti saya akan kongsi sedikit apa dia perkara itu. Dan yang seterusnya, kita kena mula memahami apa itu promosi digital. Bukan tradisional saja, digital. Itulah. Seterusnya tuan, ketiga dah lengkap. Perkara seterusnya, setelah kita tahu tentang persiapan food truck, seterusnya bagaimana kita nak mulakan bisnes kita. Macam mana kita nak bawa bisnes kita. Sebab tu lokasi menjadi perkara yang cukup penting. Malah pakar-pakar orang-orang lama pun kalau berniaga tu lokasi itu cukup penting. Sebab itu tuan berkaitan dengan lokasi ni, jika secara tradisionalnya sebagai kita sedia maklum, kita perlu ada satu pendekatan yang lebih bijak, yang mana apabila kita mengimplementkan dunia digital tu, sebenarnya lokasi bisnes kita tu boleh berada di mana-mana. Ini dia yang saya nak maklumkan. Sebab apa? Untuk kita berniaga ni tuan, kita kena ada, boleh share untuk slide yang seterusnya. Okey tuan, slide seterusnya. Okey. Lokasi itu penting tuan. Kenapa? Kami kategorikan lokasi itu ada 3 lah. Iaitu lokasi yang sendiri kita cari. Kedua, lokasi yang PBT pihak kuasa sediakan, sama ada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan ataupun kita yang memohon lokasi-lokasinya. Yang ketiga adalah tapak-tapak swasta. Suka untuk saya share di sini sebagaimana yang kita pernah membantu kerajaan bagaimana untuk garis panduan food truck pada tahun 2017. Ketika inilah bermula detiknya kami membantu kerajaan negeri untuk garis panduan lesen food truck, yang mana info ni kita share dengan rakan-rakan di luar sana. Dan apabila garis panduan ni ada, maka alhamdulillah food truck tu telah mula diiktiraf, maka ramai pengusaha-pengusaha mendapat lesen. Alhamdulillah. Ini cukup penting tuan. Supaya apa? Kita ada lesen, kita berniaga tanpa diganggu gugat. Ini penting. Barulah berniaga tidak takut dengan penguasa dan sebagainya, kerana kita dah dapat lesen yang sah. Dan dalam masa sama tuan, sekiranya tuan nak berniaga, salah satu cara kita boleh gunakan selain sendiri lokasi-lokasi yang dihaskan oleh PBT, kita boleh juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang swasta. Contohnya pihak-pihak hotel macam kami buat tahun 2013 dan banyak lagi. Itu dia. Okey tuan. Ada apa-apa soalan?
Okey, kita mungkin ambil masa sedikit kita mencelah di sini sebelum kita benarkan Encik Yus terus ke topik yang seterusnya. Jadi kita nak ambil masa sedikit ya tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, kita nak respon sedikitlah daripada maklumat pendengar ni. Encik Ahmad Iqbal dia hadir ya, terima kasih. Puan Nur Ashikin dalam IG ada portal digital saya katanya. Okey, seterusnya Encik Alex Neo, okey, dan welcome to Encik Edward. Okey. Dan Encik Abni, ada Encik Rashid, okey. Encik Bala Guru Padam, okey, dia kata love Malaysia. Okey. Seterusnya pendengar ni Puan Halifah Yusof ada berkongsi desain dan peralatan dalaman ada grant 20K dari Fama Undergrad Entrepreneur Muda. Ada yang dah dapat pun katanya. Okey. Jadi itu perkongsian daripada pendengar. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan maklumat tentang grant 20K daripada Fama tu okey, kejar Fama lepas ni. Okey. Dan ada juga yang berkomentar, banyak ke syarat-syarat nak memiliki food truck? Mohon pencerahan. Mungkin yang ini Encik Yus dah jelaskan sedikit tadi kan. Jadi mungkin bagi sesiapa yang ketinggalan untuk mengikuti daripada awal boleh melayari kembali kita punya FB Live ni, dia ada rekod insya-Allah. Okey. Dan sedikit kupasan daripada apa yang disampaikan oleh Encik Yus. Okey, ya, untuk memulakan perniagaan food truck ni kita perlu ada tiga elemen utama yang perlu diambil berat. Pertama, pembinaan individu itu sendiri sebagai usahawan on food truck. Kemudian untuk penubuhan syarikat, dan seterusnya yang ketiga adalah kenderaan itu sendiri yang akan digunakan untuk tujuan perniagaan makanan bergerak. Okey. Dan seterusnya apa yang dapat kita rumuskan juga setakat ini daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Yus, mana-mana pengusaha perniagaan dalam apa bidang sekalipun yang telah memiliki atau mungkin memenuhi sebahagian daripada syarat yang ditetapkan, secara tak langsung mereka dah berpeluang untuk memulakan perniagaan food truck. Okey. Dan yang kedua, tanpa kita sedar, perniagaan food truck ni secara tidak langsung telah mewujudkan rantaian perniagaan yang lain-lain sebagai pelengkap kepada perniagaan food truck itu sendiri, seperti bengkel baik pulih kenderaan, bengkel fabrikasi food truck, perniagaan tinted cermin, syarikat percetakan untuk body wrapping, promotion dan sebagainya. Okay. Dan mungkin yang ketiga, membuka peluang kepada pengusaha perniagaan yang dalam bidang yang lain untuk berkembang kepada perniagaan berasaskan mobile business. Mungkin jadi kita teruskan lagi kepada Encik Yus. Cuma kita agak kesuntukan masa, jadi kita nak mungkin Encik Yus boleh kongsi dengan kita apa cabaran-cabaran yang biasa yang biasa dihadapi oleh peniaga food truck, ataupun apa peluang-peluang yang ada sepanjang PKP ni. Okey, silakan Cik Yus. Okey, terima kasih Tuan Nizam. Okey, bila berkait dengan cerita cabaran-cabaran bila kita nak mulakan bisnes food truck sendiri, kita kena ingat dunia sekarang, game sekarang dah berubah. Game dah berubah sekarang tuan. Dah tak sama lagi macam dulu. Yang mana kalau dulu kita bisnes secara tradisional, maka sekarang ni dunia dah berubah. Jadi nak tak nak kita pun, peniaga-peniaga pun kena ada satu kesanggupan untuk mengubah teknik-teknik yang saya maksudkan tadi. Kena kuasai tentang ilmu digital. Kerana apa? Bila berkait dengan digital tu sendiri, secara tak langsung kita dah meletakkan satu platform dalam alam maya di mana bisnes kita berada. Jadi nak tak nak, sebagai food truck contohnya, ada kita dah setengah-setengah pengusaha tu dia dah wujudkan sendiri sistem delivery dia. Kerana apa? Dia nak sampaikan produk dia kepada pelanggan. Itu penting. Jadi kita kena ada satu effort bagaimana kita nak pasarkan. Itu yang sampai dia buat delivery.
Bagi setengah-setengah pengusaha yang dah ada produk contohnya, anda boleh masukkan produk anda ke dalam market online. Banyak di luar sana. Sebagai kita boleh pasarkan. Jadi mungkin anda di Johor tetapi produk anda ada orang beli lagi di Kedah, di Pulau Pinang dan sebagainya. Gunakan metod online yang sudah ada. Okey. Bagi pengusaha food truck, kenapa kita lihat SOP itu agak sesuai. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan yang membenarkan food truck beroperasi kerana dia ikut konsep yang ikut kesesuaian SOP itu sendiri, yang mana dengan konsep takeaway. Dia ada konsep drive-thru pun ada. Dan yang penting dia pun ada konsep-konsep self pick up sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi konteks fizikal antara pengusaha dan pelanggan, dia ada jarak-jarak yang tertentu. Sebab tu SOP itu dah sesuai dengan bentuk fizikal food truck itu sendiri. Okey, dalam bila berkait dengan cabaran PKP ketika ini, nak tak nak kita terpaksa akur yang mana ada 3 perkara yang menjadi satu border dia, iaitu pergerakan yang terbatas, penjarakan sosial yang tu, dan ketiga SOP tu. Jadi 3 perkara ni sebenarnya yang kita sebagai usahawan kena kreatif. Sebab apa tuan? Kita dah hampir setahun lebih. Jadi dalam kata-kata yang saya boleh kongsikan oleh seorang pensyarah kanan Fakulti Keusahawanan dalam berita harian ada pernah menyebut usahawan perlu cekal hadapi kesan COVID itu sendiri. Jadi nak tak nak kita tadi tu, sebab tu elemen 3-3 yang saya sebut tadi itu penting. Bagaimana kita nak hadapi. Jadi, sebab itulah yang saya sebutkan tadi, food truck nak tak nak kena ada buat delivery. Nak tak nak dia kena ada online. Nak tak nak dia kena sesuaikan dengan bisnes sendiri. Jadi insya-Allah tuan, dengan elemen yang ada ni kita boleh mengharungi cabaran-cabaran yang ada ketika ini. InsyaAllah tuan. Okey, terima kasih kepada Encik Yus. Rasanya macam tak lengkap apa yang cuba disampaikan oleh Encik Yus. Jadi bagi sesiapa yang betul-betul berminat untuk mengambil tahu, mendapatkan maklumat lebih jelas lagi, mungkin boleh berhubung dengan Encik Yus untuk pendedahan demi pendedahan seterusnya. Okey. Jadi maklumat yang kita boleh kongsikan di sini, terdapat beberapa agensi yang turut menawarkan pembiayaan untuk syarikat-syarikat yang terlibat dalam perniagaan food truck. Okay. Termasuklah juga ISME Corp, kita ada menawarkan pembiayaan geran untuk syarikat khususnya untuk membina fabrikasi lori untuk tunjang food truck. Jadi dan kami percaya ada beberapa agensi-agensi lain yang turut sama boleh membantu. Jadi mungkin masa mencemburui kita, jadi mungkin kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Yus atas kesudian hadir beliau bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan maklumat atau berkenalan dengan Encik Yus, boleh berhubung dengan Encik Yus. Nanti kita akan kongsikan daripada FB kita. Boleh Encik Yus? Boleh, insya-Allah. Terima kasih tuan. Okay, terima kasih. Okey, jadi jadi program ni kita tamatkan di sini. Semoga kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kepada Encik Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.